Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom kita lihat berita menarik hari ini. Sebelum tu, jangan lupa tekan butang subscribe agar tak terlepas video-video best daripada saya. Syur penyenaraian IPO Petronas perlu diteliti. Elak babit perkara dalam Akta PDA 1974. Perdana Petroleum kembali mencatat keuntungan. ABNB jangka pendapatan positif walaupun terdapat ura-ura kemelesetan ekonomi. Cadangan penyenaraian IPO Petronas perlu diteliti. Elak babit perkara dalam Akta PDA 1974. Sebarang langkah atau keperluan untuk menyenaraikan tawaran awam permulaan IPO Petroleum Nasional Berhad Petronas perlu diteliti dan tidak seharusnya melibatkan perkara-perkara yang telah termaktub dalam Akta Perdagangan Petroleum PDA 1974. Ketika menegaskan perkara itu, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata ini berikutan terdapat beberapa perkara khusus dalam akta tersebut seperti fungsi Petronas dalam menjaga, mentadbir dan mengawal selia sumber hidrokarbon dalam negara ini. Sebab itu, saya lihat sebelum ini apabila Petronas menyenaraikan perniagaannya, apa yang disenaraikan adalah perkara-perkara yang tidak menyentuh bidang kuasa serta bidang tugas khusus dalam Akta PDA 1974. Jadi, perkara itu akan terus diperhalusi jika ada keperluan dan pilihan dia. Namun, semua ini adalah dalam bidang kuasa Menteri Kewangan. Katanya pada sidang media mengenai prestasi ekonomi Malaysia dan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar 2022. Mengulas selanjutnya, Rafizi berkata, sebagai individu yang pernah berkhidmat di Petronas, beliau melihat syarikat minyak dan gas negara itu mempunyai kedudukan unik yang perlu diambil kira sejajar dengan peranan organisasi itu sebagai pihak pengawal selia sumber hidrokarbon di Malaysia. Oleh itu, ini menyamai seperti menswastakan Jabatan Perhutanan, katanya. Beliau mengulas saranan ahli parlimen daripada PH Subang, Wong Chen, dalam ketika perbahasan di parlimen agar kerajaan mengkaji kemungkinan untuk menyenaraikan IPO Petronas sebagai antara kaedah mengumpul dana bagi membantu mengurangkan hutang negara. Bernama melaporkan, Wang Chen berkata langkah itu akan membantu dari segi memberi suntikan tunai yang besar bagi mengurangkan hutang negara, menyediakan lebih ketelusan kewangan dan tadbir urus yang lebih baik kepada syarikat minyak dan gas negara sekaligus meningkatkan hasil fiskal keseluruhan bagi kerajaan. Syarikat korporat biasanya menyenaraikan IPO ke pasaran saham kerana perlukan modal bagi mengembangkan perniagaan mereka, tapi kali ini cadangan penyenaraian IPO Petronas adalah bertujuan untuk mengurangkan hutang kerajaan. Memetik laporan berita harian, pada tahun 2019 sahaja Petronas telah menyumbangkan dividen sebanyak 54 bilion ringgit Malaysia kepada pendapatan kerajaan, termasuk 30 bilion ringgit Malaysia dividen tambahan. Petronas mempunyai lebih daripada 100 anak syarikat dan sekitar 40 syarikat usaha sama di mana syarikat ini mempunyai sekurang-kurangnya 50% saham dalam syarikat itu. Setakat ini Petronas telah menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 anak syarikatnya di Bursa Malaysia, iaitu Petronas Chemical Group Berhad, Petronas Dagangan Berhad dan Petronas Gas Berhad. Jumlah keseluruhan market cap bagi ketiga-tiga syarikat ini bernilai lebih 100 bilion ringgit Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, anda teringin tak nak jadi sebahagian daripada pemegang saham syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia ni? Perkara pertama yang anda perlu ada adalah akaun CDS. Kalau tak ada akaun CDS, macam mana nak buat urusan jual beli saham? Jom buka akaun CDS bersama saya, Mahir alias Remizer anda. Layari akaun cds.com. Bagi anda yang buka akaun CDS di bawah saya, anda akan dapat join live setiap petang. Bersama-sama saya, kita lihat kaunter-kaunter yang berpotensi dan membiasakan diri dengan platform dan pergerakan pasaran saham. Selain itu juga, saya ada buat satu bot di Telegram yang mana anda boleh lihat chart. Tak perlu nak subscribe apa-apa charting platform yang ada. Anda boleh terus dapatkan info tentang syarikat dan boleh dapatkan cadangan support dan resistance untuk counter yang dibeli. Belum ada akaun CDS tu, apa lagi? Buka sekarang dengan saya. Pergi ke akaun cds.com. Beralih ke berita seterusnya. Perdana Petroleum kembali mencatat keuntungan. Perdana Petroleum Berhad kembali mencatatkan keuntungan bersih sebanyak 11.39 juta ringgit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022 berbanding kerugian bersih 328.27 juta ringgit tahun sebelumnya. Perolehan melonjak kepada 196.63 juta ringgit daripada 153.47 juta ringgit sebelumnya. Kebanyakannya disebabkan penggunaan kapal yang lebih tinggi, iaitu sebanyak 59% pada tahun kewangan 2022 berbanding 49% pada tahun kewangan 2021. Ia juga disebabkan peningkatan kadar sewa harian dan pesanan kerja serta kontrak yang diberikan kepada syarikat minyak utama pada separuh kedua tahun 2022. Selain daripada kadar penggunaan kapal yang lebih tinggi, hal ini turut disumbangkan oleh aktiviti pemulihan yang telah menghasilkan keuntungan bagi tahun berkenaan. Sebaliknya, kos pentadbiran meningkat 2.6 juta ringgit kepada 12 juta ringgit disebabkan kos insurans dan imbuhan yang lebih tinggi. Katanya dalam
makluman kepada Bursa Malaysia. Mengenai prospek perniagaan, Perdana Petroleum berkata industri minyak dan gas kembali pulih pada 2022 selepas beberapa tahun mengalami kemelesatan akibat harga minyak yang rendah dan pandemik COVID-19 yang melanda di seluruh dunia dengan harga minyak mentah Brent berada pada purata US dollar 103 setong pada 2022 berbanding US dollar 71 setong pada 2021. Syarikat itu berkata prospek tenaga oleh pentadbiran maklumat tenaga EIA Amerika Syarikat pada Januari 2023 mengunjurkan bahawa harga minyak mentah Brent akan kembali normal kepada purata 85 US dollar setong pada 2023 disebabkan ketidaktentuan geopolitik dan jangkaan peningkatan inventory petroleum dengan peningkatan aktiviti pembangunan. Walaupun persekitaran makroekonomi yang mencabar ditambah dengan kerumitan dalam peralihan tenaga, Petronas mengeluarkan prospek aktiviti Petronas 2023-2025 pada Disember 2022 menjangkakan prospek yang stabil untuk aktiviti luar pesisir Malaysia. Ia berkemungkinan akan menyaksikan peningkatan dalam aktiviti projek dalam penggerudian dan pembangunan sekaligus memberi petunjuk baik untuk pasaran kapal sokongan luar pesisir OSV. Biarpun terdapat momentum yang jelas dalam pemulihan pasaran OSV, ia menyebabkan penggunaan dan kadar sewaan lebih tinggi untuk segmen penyewaan luar pesisir industri minyak dan gas pada 2022. Kami masih optimistik dan berhati-hati memandangkan prospek yang tidak menentu disebabkan oleh dinamik geopolitik semasa serta peningkatan inflasi dan kadar faedah. Katanya, saham Perdana Petroleum naik 0.5 sen atau 2.78% pada harga 18.5 sen sesaham dan menjadikan market cap syarikat ini sebanyak 410 juta ringgit. Berita seterusnya, ABNB jangka pendapatan positif walaupun terdapat ura-ura kemelesatan ekonomi. Pada 14 Februari, ABNB Incorporated memberi ramalan pendapatan suku tahun semasa melebihi ramalan pasaran disebabkan permintaan pelancongan yang meningkat dan berkata ia akan mengekalkan kos kewangan yang ketat untuk melindungi margin keuntungan. Kenyataan ini menyebabkan sahamnya naik 10% semasa dagangan disambung. Syarikat sewaan itu berkata ia akan mengekalkan margin tahun lepas sebanyak 35% yang tertinggi sejak pelancaran awam dia pada 2020 walaupun berdepan ketakutan kemelesatan yang telah menimbulkan kebimbangan terhadap perbelanjaan pengguna. Ia berkata perjalanan domestik dan jarak pendek terus kukuh, kadar tempahan di kawasan bandar yang popular meningkat dan juga dapat dilihat peningkatan dalam perjalanan jarak jauh dan antarabangsa semasa laporan suku tahun dibentangkan. Hal ini disokong oleh mata wang dolar yang lebih kuat dan pembukaan semula sempadan. Kami sangat bersemangat dengan pelancong Eropah yang membuat tempahan percutian musim panas mereka lebih awal tahun ini, kata ABNB. Syarikat itu meramalkan pendapatan suku pertama antara 1.75 bilion US dollar dan 1.82 bilion US dollar, lebih tinggi daripada ramalan purata penganalisis sebanyak 1.6 bilion US dollar. Ia juga meramalkan kadar purata sewaan dia akan menurun sedikit dalam suku semasa dan akan kekal sepanjang 2023 kerana pelancong kembali memilih sewaan penginapan bandar yang lebih murah. Pendapatan untuk suku tahun yang berakhir pada Disember meningkat 24% kepada 1.9 bilion US dollar berbanding tahun 2021. Walaupun lebih rendah daripada suku-suku sebelumnya, pendapatan ini adalah lebih baik daripada ramalan purata penganalisis sebanyak US dollar 1.86 bilion. Pada masa yang sama, kadar purata sewaan harian turun 1% kepada 153 US dollar untuk tempahan ABNB dan jumlah tempahan naik 20% kepada 13.5 bilion US dollar. Mengikut data definitif, ABNB melaporkan keuntungan bersih suku sebanyak 319 juta US dollar atau 48 sen setiap saham, lebih tinggi dari ramalan iaitu sebanyak 25 sen setiap saham. Baiklah, itu sahaja yang dapat saya share dengan anda pada hari ini. Jika anda suka video ini, pastikan anda subscribe channel Mahir Saham dan tekan butang loceng untuk tak terlepas video saya yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.